Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton sekilas fakta untuk petang ini 28 Julai 2021. Ahli Parlimen Pembangkang hari ini memohon penjelasan berhubung kenyataan bercanggah dua Menteri Kabinet. Ia berhubung status pembatalan ordinan darurat yang dikatakan telah dibatalkan sejak 21 hari bulan Julai lalu. Jatuhan kuasa khas dilantik untuk menasihati agung Fasal 2 ordinan darurat ini. Saya, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Seremban ikut menganggotai. Tugasnya satu, menasihati Yang di-Pertuan Agong, peneruskan atau menamatkan darurat. 7 kali kami buat mesyuarat, 2 laporan telah disampaikan kepada Duli Tuanku, dan kami tak terbayang 26 hari bulan Menteri dari Kota Baru secara unilateral membuat pengumuman tentang pembatalan. Lebih keliru bila sahabat saya dari Keteres malah menyebut itu baru proses. Keliru sebab apa? 2 menteri hadir dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang sama 21 Julai, satu secara afirmatif sebut dalam Dewan. Listen to me, katanya. Semalam Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa dalam ciapan Twitternya berkata, pembatalan ordinan-ordinan darurat tersebut masih dalam proses. Setakat ini belum ada warta bagi membuktikan ordinan darurat telah dimansuhkan pada 21 Julai seperti yang didakwa Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Taqiyuddin Hassan. Sementara itu, seorang ahli Parlimen PAS menghabiskan beberapa minit yang diperuntukkan untuk berbahas dalam kekecohan. Ini selepas dia mendakwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin masih mempunyai sokongan majoriti ahli Parlimen. Yang Muhammad Baguh masih mempunyai majoriti yang cukup untuk kita meneruskan kerajaan Perikatan Nasional ini. Kita buktikan. Kita telah buktikan. Yang bombastik, mohon mencela. Boleh nak buktikan. Macam mana nak buktikan? Ketika mana? Macam mana nak bukti? Tanjung Malik minta bukti ya, bukti. Ketika kita meneruskan. Biar kita bukti hari ini. Tanjung Malik minta laluan. Saya tanya balik, mana bukti? Biar kita bukti hari ini. Boleh. Majoriti. Ahli Parlimen Sikh itu berkata demikian bagi mengulas kenyataan Ahli Parlimen Bangi Ong Kian Ming yang menyatakan Muhyiddin tidak lagi mempunyai sokongan majoriti. Ahli Parlimen Jelutong SN Raya kemudian menyorot bahawa Muhyiddin telah kehilangan majoriti susulan keputusan UMNO sebelum ini yang menarik balik sokongan terhadapnya. Teruskan kenyataan Sikh mengatakan Pagoh mempunyai majoriti adalah kenyataan mengelirukan Dewan. Jelutong yang mengelirukan Dewan. Kalau betul Yang Berhormat Sikh mengatakan Pagoh ada majoriti, berani tidak beliau cadangkan perkara ini kita undi petang ini? Undi! Berita seterusnya dibawakan khas oleh Good Morning G-Shore. Petugas kesihatan di PKRC MAEPS disoal siasat polis tengah malam tadi susulan hartal doktor kontrak yang diadakan di seluruh negara pada Isnin lalu. Perkara itu disahkan oleh peguam yang mewakili kumpulan itu, Ashik Ali. Dalam ciapannya di Twitter, Ashik mengatakan polis berada di MAEPS untuk mengambil keterangan doktor dan jururawat bermula jam 11.45 tengah malam sehingga jam 3.50 pagi tadi. Peguam itu memberitahu dia difahamkan siasatan dilakukan kerana laporan polis yang dibuat oleh pengarah PKRC MAEPS. Perkembangan ini tidak dijangka memandangkan protes di MAEPS Isnin lalu tidak diteruskan berikutan petugas kesihatan menerima ancaman akan ditahan. Dalam pada itu, bekas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad mengingatkan Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba akan jaminan yang diberikannya semalam. Semalam dalam sidang khas Parlimen, Dr. Adam memberi jaminan KKM tidak akan mengenakan sebarang tindakan disiplin terhadap doktor kontrak yang mengadakan hartal. Sementara itu, Polis Selangor mengesahkan siasatan ke atas petugas kesihatan MAEPS bukan mengenai hartal doktor kontrak. Sebaliknya, siasatan dibuat berhubung pencerobohan petugas media yang didakwa menceroboh pusat kuarantin itu. Dalam sidang media atas talian hari ini, Ketua Polis Selangor Arjunaidi Muhammad berkata, terdapat 6 petugas media yang didapati menceroboh pusat kuarantin itu ketika melakukan liputan hartal doktor kontrak pada Isnin lalu. Menurutnya, kesemua pusat kuarantin telah diwartakan sebagai kawasan larangan dan orang ramai tidak dibenarkan masuk tanpa kebenaran. Arjunaidi turut menjelaskan siasatan dibuat pada awal pagi tadi kerana mengikut shift kerja petugas kesihatan
yang bermula dari jam 8 malam hingga 8 pagi. Katanya perkara itu tidak sepatutnya menjadi isu memandangkan siasatan itu telah mendapat kebenaran daripada pengurusan PKRC MIPS. Good Morning G-Sure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good Morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Shellfish, red meat and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita sekarang ke perkembangan berikutnya. Ahli Parlimen Hannah Yeoh pada hari ini menggesa Majlis Keselamatan Negara supaya tidak mensia-siakan platform sistem mesej ringkas ataupun SMS. Beliau turut mengkritik beberapa pesanan MKN yang bersifat retorik dan propaganda. Dan saya rasa mereka perlu sekarang gunakan SMS MKN ini untuk mendidik ataupun mengajar ibu bapa ataupun ahli keluarga yang didapati positif. Perlu tak anak-anak buat test? Nak kuarantin berapa lama? Perlu pakai gelang? Kalau nak buat CAC assessment online macam mana? Semua ini info dia tak ada melalui SMS MKN. Saya rasa mereka boleh gunakan SMS MKN dengan lebih efektif untuk bantu. Bekas Timbalan Menteri itu turut mempersoalkan berapakah peruntukan yang diberikan kerajaan untuk perkhidmatan SMS tersebut. Pada masa sama, Hannah turut meminta kerajaan melakukan pembaruan dan kemaskini SOP susulan penularan varian Delta yang baru. Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman sekali lagi dikompaun pihak berkuasa kerana melanggar SOP COVID-19 dengan tidak memakai pelitup muka. Ketua Polis Daerah Sentul, Beh Englai berkata, Tajuddin didapati berbuat demikian di ruang legal Parlimen kira-kira pada pukul 2.30 petang kemarin. Beh berkata siasatan dibuat susulan gambar kejadian itu dimuat naik di Twitter semalam. Sebelum ini, Tajuddin yang merupakan anggota Majlis Tertinggi UMNO telah dikenakan kompaun sebanyak RM1,500 atas kesalahan sama. Dia didapati memakai pelindung muka tetapi tanpa pelitup muka ketika menghadiri sidang media berhubung kemalangan tren LRT pada 25 Mei lalu. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka. Tidak kisah siapa anda,
ingat pelitup muka. Dan bila boleh sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat, jumpa lagi dan selamat malam.